Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas mengaji kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan pendalilan dalam agama, yang mana kita sedang bincangkan sekarang ini berkenaan dengan tajuk tanda-tanda pemikiran dan juga penghujahan di antara jahiliah dengan Islam. Mana ini adalah pendahuluan. Kita tak masuk lagi tata cara yang dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah pembelajaran dan pengetahuan. Kita sedang masuk berkenaan dengan pendahuluan lagi sampai muka 10 hari tu. Dan kita dalam bahagian tajuk pendahuluan ni, kita sedang bincangkan berkenaan dengan tanda-tanda pemikiran jahiliah. Dan kita terangkan hari tu dalam minggu-minggu lalu kita dah lepas bahawa manusia ini diberikan Allah Ta'ala segala peralatan yang cukup untuk dia belajar. Ada ruang untuk dia mendapat hidayah. Tetapi kadang-kadang menyekat daripada hidayah tadi sifat-sifat jahiliah yang ada dalam diri dia. Maksudnya seorang Muslim tidak pelik kalau dipanggil ada jahiliah dalam diri dia. Dia bukan satu penghinaan, bahkan itu adalah satu peringatan. Kerana baginda SAW sendiri, macam kita terangkan dahulu, pernah menegur salah seorang sahabat baginda SAW dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, bila mana beliau, kita kata dalam kehidupan harian kita, kadang mulut kita terlepas cakap dan sebagainya, dan dia ketika bergaduh, dia bertekak dengan Bilal bin Rabah. Lalu dalam bertekak tadi, dia terlafaz, wahai anak perempuan hitam. Wahai anak perempuan hitam. Lafaz berkenaan Nabi SAW anggap sebagai lafaz jahiliah. Kerana ialah bila seorang manusia tu merasakan dia mulia dari orang lain, atau orang lain lebih rendah daripada dia, dengan sebab asal benda yang bukan usaha. Contoh macam masalah pilihan tadi, nak lahir anak siapa, mana kita pilih. Jadi bila disebut macam tu, maka bila Bilal bin Rabah mengadu pada Rasulullah SAW, dan bila Abu Dzar datang, Nabi kata pada Abu Dzar, kau tak memadai memaki dia saja, kau maki mak dia sekali. Dia kata, Nabi kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau adalah seorang individu yang dalam diri engkau ni ada jahiliyah. So, jadi dalam Islam, sifat itu atau tanda itu boleh dilihat sebenarnya. Dan bila kita lihat berjahiliyah tadi, dizahirkan, disebut oleh pengarang buku kita, dizahirkan 6 sifat. Pertama, membatalkan panca indera. Mana ada alat untuk belajar tapi tak nak pakai. Kemudian dia akan melahirkan jahiliyah yang berikutnya, iaitu apa? Bergantung pada khurafat dan juga dongeng. Ini pun ini jahiliyah nombor 2. Memang kita kata bila orang terbatal panca indera, dia terpaksa pergi nombor 2. Pasal dia nakkan jawapan untuk macam-macam benda kehidupan dia. Kenapa dia datang, buat apa dia datang, dari mana dia datang. Jadi bila tak ada nas yang sahih yang dipelajari oleh dia, maka dia akan mula pegang dengan khurafat dan dongeng. Ini confirm, memang akan berlaku. Macam kita telah sayang keluarga, tentang roh tak tahu, ada hadis datang ceritakan tak nak belajar, atau tak pernah belajar. So last sekali dia pun contoh macam dia malam 27 Ramadan kan, pasang pelita, dia kata mak ngabah balik rumah. Ini konsep yang kita kata dalam masyarakat kita berlaku. Sedangkan kita tahu bahawa menyalakan api untuk memandu roh dan sebagainya bukan daripada Islam, tapi kita buat. Kenapa ni tadi? Pasal kita jahil, kita pergi lompat ni. Dan kadang-kadang ada orang dia jadi jahil nombor 3. Gitu apa? Tidak melepasi alam material. Mana dia tak nak belajar, tak tahu, dan juga dia tak nak fikirkan. Lalu dia akan ingatkan dunia ni je. Macam orang-orang yang berfahaman sosialis dan sebagainya. Saya pelik lah bila ada Muslim pun ada sosialis, pelik jugalah. Dia kadang-kadang tak nampak Islam itu sebagai penyelesaian, bahkan dia nampak masyarakat manusia ini berdasar pada percubaan, try and error. Bila Tuhan jadikan alam ini berikan panduan, sepatutnya manusia patuh. Bila dia dah mengucapkan 2 kalimah syahadah, tanpa ragu-ragu segala nas yang datang, dia kena patuh. Tidak ada soal jawab. Tapi oleh kerana mungkinlah kita kata tadi tak nak belajar, tak nak sekian, dia jadi tak nak bahas material. Kerana dia rasa dunia ni ini je. Kita ni hidup untuk menyiapkan atau memperelokkan alam bagi generasi akan datang. Sedangkan satu masa nanti dunia ni akan binasa. Benda tu kan kawalan kita. Allah tak nak musnahkan, Allah tak nak musnahkan.
Tapi yang penting sekali yang sebenar Allah Ta'ala uji kita, test kita dengan apa yang diberi pada kita. Lalu dia di situ jawapan sebenar kenapa kita datang. Bukannya yang lain kita fikirkan. Pasal orang baik ke, orang jahat ke, orang tengah bina bangunan ke, tak bina bangunan ke, orang tebang pokok, tak tebang pokok, semua akan mati. Menunjukkan itu anak akal manusia ni akan mengajar itu bukan matlamat asal. Mana matlamat kita bukan tajuk yang kita fikirkan. Kemudian keempat kita kata itu dia akan taklid buta tanpa sebarang dalil, atau taklid buta kepada sesuatu yang diagungkan oleh dia, dan dia tidak akan lari daripada situ walaupun dalil yang nyata datang dilawan juga. Dan biasanya benda ni kembali kepada orang tertentu. Kadang-kadang kita macam dalam masyarakat kita yang konteks student-student belajar ni pun ada juga. Ustaz ini kata, ustaz tu kata. Dia taklid ini bagi pada tiga aspek. Sama ada taklid buta kepada atuk nenek. Yang mana kalau orang Melayu kita kan, atuk kata kan. Entah ia tidak tahu. Okey, yang kita hormat mereka itu masalah faham. Bila kita menghormati mereka bukan takdis mereka. Mana atuk nenek kita manusia, bapa kita manusia, boleh salah boleh betul. Tapi dalam konteks berkenaan dengan tajuk ni, kadang-kadang kepercayaan gaib dan sebagainya, ada orang dia ikat diri dia dengan apa yang atuk nenek dia sebut. Atuk nenek kata, orang kata, onyang kata, ada dulu, atuk kata, ada hantu. Salah sekali dia. Kan? Atuk kau dulu kawan dengan setan ke? Kita kata tak ada nek, tak ada. Dia kata tak ada, atuk kau kawan dengan setan dulu, dia kata. Nenek tahulah. Jadi last kali benda tu menyebabkan masalah. Kadang-kadang bahkan bila jadi kes macam jadi kes ni, dia konteks dengan atuk nenek ni, memang manusia ni kadang-kadang buat benda tu atuk nenek kata. Okey, kumpulan kedua adalah kumpulan taklid ni kepada pembesar, kepada orang alim atau abid, ahli ibadat, ataupun orang-orang yang berpengetahuan. Dia orang sebut pengetahuan pelik, tak, memang betul, memang pengetahuan bersama. Pasal kita dan Islam ni bukan mengikut di orang berkenaan, kita disuruh ikut Rasul. Orang tadi dia pandu kita kepada Rasul, bukannya kepada diri dia. Ni konsep ini kadang-kadang pelik kan. Kadang-kadang dalam Al-Quran Karim Allah nyatakan, contohnya berkenaan dengan masalah tidak boleh manusia ini Allah Ta'ala bercakap dengan dia kecuali ada beberapa sebab tempatnya. Min wara'i hijab. Pasal reference saya tak ingat ayat surah apa. Wa ma kana lil basharin, dan tidak boleh untuk manusia ini ay yukallimahullah min wara'i hijab. Min wara'i hijab. Contoh surah Asy-Syura ayat 51. Surah Asy-Syura ayat 51. Ini saya perhatikan banyak orang langgar ni. Dia dengar cerita ini, dia dengar cerita itu, orang kata, dia kata, ustaz kata, lepas tu lepas. Jadi contoh dia dalam surah Asy-Syura ayat 51, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin, dan tidak boleh untuk seorang manusia itu ayyukallimahullah, untuk dia bercakap dengan dia ni, Allah Ta'ala bercakap dengan dia, illa except wahyan, wahyu. Mana wahyu? Maksudnya Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia. Ataupun min wara'i hijab, atau yang di sebalik tabir. Ataupun yursila rasulan, Allah Ta'ala utus kepada manusia ni, rasul, utusan, fayuhiya ilaihi biidnihi ma yasha. Allah Ta'ala wahyu pada dia dengan kehendak, dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maksudnya tidak boleh lain daripada tiga tadi. Tapi kalau kita dengar contoh macam baru ni ada siapa, ada seorang Habib entah nama dia, dia cerita, dia kata ada seorang orang alim zaman dahulu pergi haji, kemudian dia buat haji 33 kali. Dia kata 30 untuk umat Muhammad, 1 untuk diri aku dan sebagainya. Jadi macam itulah. Jadi tiba-tiba dengar daripada suara daripada daripada mana? Suara daripada ni kata, adakah kau lebih belas kasihan kepada hamba aku berbanding aku? Maka ketahuilah aku ampunkan semua yang bersama dengan kau. Jadi orang yang tu kata ini wali Allah dan sebagainya, dia banyak ibadat, dan dia katakan alasan untuk mengatakan bahawa orang tersebut telah mendengar suara. Suara siapa kita kata? Soalan. Kalau dia kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil. Sebab Al-Quran dah berikan garis panduan dalam surah Asy-Syura ayat 51, Allah menyatakan wa ma kana li basyarin, dan tidak boleh untuk seorang manusia itu ayyukallimahullah, untuk bercakap Allah Taala dengan dia, illa wahyan, kecuali wahyu. Allah Ta'ala wahyukan. Ataupun macam kita sekarang lah, kita terima wahyu lah. Kemudian Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu, wahyu Allah Ta'ala datang kepada kita. Lepas tu min wara'i hijab, atau di sebalik tabir macam Musa AS, ataupun ketika Rasulullah SAW Isra' dan Mi'raj,
Dan Mi'raj Nabi SAW, Nabi bila ditanya pada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, kau nampak Tuhan kau tak? Nabi kata apa? Nurun anna arah, cahaya, macam mana aku nak nampak Allah Ta'ala, dia kata. Ataupun dalam hadis yang lain, ada hadis Sahih Muslim, Nabi kata hijabuhu nur, hijab Allah Ta'ala adalah cahaya. Maksud dia memang Nabi tak nampak, tapi Nabi terima arahan solat tu daripada balik tabir. Okay. Ataupun yursila rasulan, ataupun Allah Ta'ala utus kepada manusia ni rasul, utusan, mana malaikat, untuk macam kita kata Nabi Muhammad SAW terima, fayuhiya ilaihi biiznihi, Allah Ta'ala wahyu kepada manusia ni tadi, itu Nabi SAW contohnya, atau para anbiya lain. Surah Asy-Syura 51, fayuhiya ilaihi biiznihi ma yasha, dengan izin dia wahyu kepada manusia berkenaan dengan izinnya apa yang dia nak. Okey, apa yang dikehendaki olehnya. Innahu alimun hakim, innahu aliyun hakim. Allah Taala ni maha tinggi lagi, bijaksana. So ayat ini bertentangan langsung dengan siapa-siapa kata, contoh macam dia kata dekat Hadramaut tu ada satu tempat dipanggil sungai syurga. Sungai itu dekat dengan kubur Nabi Hud, dia kata sungai itu sungai syurga. Sebab dulu ada seorang apa kononnya abid, ahli ibadat, Ali Al-Muhajir, dia keluarga, kononnya keluarga Rasulullah lah. Tapi kita kata masalah keluarga Rasulullah SAW ni kita hormati, kita sayang, tapi bukan menjadi panduan automatik untuk wahyu ataupun penjelasan nas, bukan. Bahkan ramai orang yang bukan keluarga Nabi pun, contoh macam kita kata, contoh macam daripada ulama-ulama hadis dan juga ulama fiqh yang bukan keluarga Nabi pun, tapi menjadi panduan kita. Jadi dikatakan ketika itu dia tengah wuduk dekat situ, dia dengar suara, wahai Ali, ini sungai syurga. Betul, dia ajar anak-anak cucu dia, anak murid dia sebagainya. Sampai sekarang kepercayaan dia orang macam tu. Alasan dia kata ini abid, ahli ibadat, alim, pandai dan sebagainya. Kita kata bukan alasan. Kerana bukan alasan, kerana taklid buta tanpa seorang bukti, lebih lagi bila bertentangan dengan Al-Quranul Karim, masalah. Pasal kita kata Al-Quran Karim ni adalah panduan kita, guidance kita. Kalau tidak, semua orang akan kata saya berzikir ustaz, kemudian tiba-tiba saya rasa ada suara bercakap dengan saya. Kan? Actually saya pernah dengar ada orang keluar statement macam tu. Dia soal jawab dengan seorang ustaz tu. Kemudian dia cakap itu, dia kata saya zikir, tiba-tiba saya rasa macam semua benda berzikir bersama saya. Kemudian saya dengar suara. Kemudian saya kata ada masalah. Pasal kita kata dalam konteks ini memang Allah Taala tak akan bercakap dengan kita direct. Tak akan bercakap kita direct. Dan apa? Kecuali wahyu atau boleh dibalik tabir, dan actually kita tak dapatlah, pasal itu adalah Musa AS punya mukjizat. Antara mukjizat Musa AS, kelebihan Allah Taala berikan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Musa dengan kata-kata direct. Bukannya memang Musa dengar. Jangan soal lah bunyi macam mana. Bila soal bunyi macam mana aja, huruf apa, bahasa apa dan sebagainya, automatik benda berkenaan telah salah. Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Musa tak boleh gambarkan, siapa boleh gambarkan. Jadi bila kita kata boleh macam tu, dan wahyu, kita kata kita terima sekarang macam ni. Quran Karim datang dan kita belajar. Ataupun macam Nabi SAW sendiri terima secara direct melalui Jibril alaihissalam, utusan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Itu je, lain tak ada. Tak ada tiba-tiba kita tengah semayang dengan suara akulah sekian, tak ada. Nampak? Jadi konteks ni, orang tak, kadang-kadang orang langgar Al-Quran. Direct langgar Quran. Quran kata tidak, dia kata ada. Contoh macam dulu kita bercakap dengan jin lah. Kalau jin masuk badan orang, lain cerita. Nampak jin, sembang dengan jin. Contoh, nampak jin. Kan kita sebut itu dalam surah apa? Contoh dalam surah apa? Dalam surah Al-A'raf. Ayat 27. Itu pernah kita terangkan kali. Yang saya tunjukkan berkenaan taklid buta ni kadang-kadang sampai peringkat macam ni. Ayat 27 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan, jangan syaitan perdaya kamu. Kama akhraja abawaikum minal jannah, macam syaitan keluarkan dewa ibu bapa kamu daripada syurga. Yanzi'u anhuma, dia cabut daripada mereka berdua, libasahuma, pakaian mereka berdua, liyuriyahuma, supaya dia perlihat pada mereka berdua, sawatihima, kemaluan mereka berdua. Kemudian Allah sebut innahu, ini konteks dia, innahu, sebenarnya dia, yarakum, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan juga kumpulan dia dan juga puak dia, min haitsu, dalam keadaan la taronhum, kamu tidak melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun, kami jadikan syaitan ni sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Anyway, ayat yang sebelum akhir tu, itu frasa tu atau gambar apa ayat yang disebut itu menjadi sebab kenapa Imam Syafi'i rahimahullah mengeluarkan fatwa dia, siapa-siapa kata nampak jin, penyaksian dia tertolak, rejected, tak boleh jadi saksi. Kita betul seorang kawan kita kat sini, dia cerita ada kawan dia kata nampak hantu dan sebagainya. Jumpa saya cakap tak ada.
Dia kata saya nampak-nampak lah. Sekali pergi cek doktor, doktor kata dalam mata dia ada benda. Jadi tiap kali dia ujung mata tu kan, rupanya benda tu bergerak sekali dengan mata dia, nampak macam ada benda bayang-bayang. Doktor pun cek balik, ada mata awak ada benda sekian. Baru dia tahu rupanya selama ni bukan hantu yang nampak. Contohnya tu lah. Pasal kita kata dalam tajuk ni, manusia ni kalau dia kata hatta para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ketika mana tajuk hantu jin ni jumpa dan sebagainya, macam kisah Abu Hurairah, jin tu fizikalkan badan, semua orang nampak. Dia bukan seorang tu nampak, orang lain tak nampak. Bukan, ni kasyaf ni tak ada. Jadi Al-Quran Karim kata tak boleh. Datang kita, kadang-kadang saya sebut macam ni kan, ada orang angkat tangan, dia kata, tapi ustaz, orang tu disebut nama. Ini panggil taklid buta. Mana Quran Karim kata tak boleh, datang kita kata boleh juga. Ni masalah. Ni contoh. Sebenarnya ustaz, ya, hantu kecil mana kita biasa nampak kan, kecuali kalau sampai tengok TV tu buat hantu. Problem dia sekarang ni, banyak orang sebut. Contoh macam saya macam ni, ada orang angkat tangan, dia kata Ustaz Rondin dan sebagainya. Faham tak? Dia hujah saya balik dengan macam tu. Saya pandang muka, saya kata gelak lah. Saya kata kenapa nak kena lawan Quran dengan cara macam tu? Nampak tak? Itu nampak taklid buta. Bila Quran dah kata tak boleh, tak boleh lah. Tunggu akhirat nanti lah baru kita kata sembang sangat. Nak minta tengok. Ustaz, boleh tak dia orang macam rasa kehadiran? Rasa kehadiran tak semestinya. Kadang-kadang ada orang tu sakit perut. Kadang-kadang orang tu ada Dia macam, dia kata dia rasa seram. seram. Dia tak nampak tapi dia Ya, rasa saya tahu. Tapi kadang-kadang benda tu suara hati kita diajar dalam Islam untuk patuh suara hati kita. Bahkan kita kadang ada tengok macam, aku rasa tak sedap lah benda ni. Kadang-kadang betul, kadang tidak. Bahkan kita kata kita tak boleh mengikut sangkaan-sangkaan. Sangkaan-sangkaan tadi tu masalah dia tadi. Tak ada, kita kata ada. Kan? Ada, pasal ikutkan sebenar. Kalau tanpa yang seram-seram tadi tu, sekarang ni dengan kita Korin kita ada. Rasa tak? Tak rasa? Itu masalah lah tu, pasal dia 24/7 dengan kita. Except bila kita baca bismillah, dia tak dapat makan dengan kita. Kita masuk rumah bagi salam, dia tak masuk rumah kita. Kan kita tidur baca ni, dia tak dapat kacau kita. Dia akan dapat halangan bila waktu-waktu tertentu. Dan nak tahu bila paling-paling dia kena ikat, dia dapat tak kuasa kita bulan Ramadan. Tu bulan Ramadan orang rajin buat ibadat. Terasa kan? Rasa sungguh ringannya badan kita nak solat dan sebagainya. Luar je Ramadan engkau. Kan? Baru semalam menjijih air mata kan. 29 Ramadan, 7 Ramadan. Masuk 1 Syawal tu pagi tengok sarkas. Dan orang pakai seluar tak cukup. Contohnya kan. Mana menunjukkan bahawa benda tu tadi, kalau kita perhatikan balik, perhatikan balik. Memang konsep yang kita kata apa Nabi kata berkenaan ikatan syaitan tadi betul berlaku. Physically. Pasal kita tak boleh alihkan kepada ini adalah jiwa terikat lah, ini ada perasaan terikat lah, ini maksud dia manusia ni akan banyak buat baik sampai tak masuk neraka lah. Ini bukan. Nabi kata sufidat syaitan. Mana selagi pasal benda ni ghaib. Kita hanya perlu alihkan dia kepada pengertian yang tidak fizikal bila benda tu mustahil. Soalan sekarang, benda tu tak mustahil. Dan memang kita nampak kesan dia. Bila Ramadan tu nampakkan orang rajin pergi masjid. Kan, soft penuh je macam ramainya orang kan. Bagusnya. Kita pun macam happy je kan. Kan, betul tak? Nak bersedekah pun ringan je tangan. 2 Ramadan, la ilallah. Kedekut, tak tahu kenapa. Kan, rasanya duit banyak lagi, tapi kedekut tak tahu kenapa. Tapi dalam Ramadan, perhatikan, memang kesan tu ada. So itu Qarin kita ada. Sekarang ni ada bersama kita. Kejap lagi cocok kita. Lebab pula ustaz ni, lama sangat bercakap kan, lajunya sikit dan sebagainya. Dia akan datang. Tapi tak pernah orang macam, seram ni aku, Qarin aku bercakap dengan aku. Pernah? Tak ada kan? Itu konsep dia. Pasal orang yang kata nampak tadi, dia tak akan nampak benda tu. Tak ada, dia akan dikhayalkan. Kononnya dekat situ ada, dikhayalkan. Kononnya dekat situ ada. Pasal kita dah, kalau kita terasa apa-apa benda macam tu, kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hatta kadang-kadang peliknya bila orang tu, bila memang dia tanya oleh syaitan, kita tengah marah. Kan Nabi SAW suruh diajar kita supaya kita menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi kita tak perasan yang hantu tu datang bila time kan kita rasa itu. Tapi time tengah mengamuk, marah kan, atau tengah mengumpat ke, time tu syaitan tengah, betul lah, dia lah. Time tu tak terasa pula macam seram dengan aku. Dia hasut aku. Perasan tak? Itu konsep yang salah. Faham tak? Konsep salah. Pasal Quran Karim ajar kita supaya tidak bergantung dengan khurafat dan tahyul. Kan? Okey, kemudian yang terakhir taklid kepada atuk nenek. Pemimpin dan juga pembesar. Itu taklid. Kemudian sifat kelima, ciri kelima dalam jahiliah ni adalah mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu kita lagi besar daripada arahan Allah SWT. Kemudian yang terakhir mengikut sangkaan-sangkaan. Dan kita lepas kita bincangkan 6 sifat berkenaan, kita kadang tertanya-tanya, kenapa manusia ni masih lagi kadang-kadang dah datang Quran, datang hadis, lawan juga. Di sini datangnya persoalan perbincangan kita berkenaan dengan cara golongan-golongan tertentu ni
yang bila berhadapan dengan dalil, apa perangai dia sebenarnya? Okey, di situ timbul tajuk mereka ni kadang berhujah dengan batil. Dengan batil. Datang kan dilawan. Kalau Rasulullah, kalau baik apa salahnya? Dia tak tahu. Kan? Betul macam apa? Ada saya tengok ni satu website apa seorang ulama Syiah. Ilmuwan Syiah lah. Ulama lah, ilmuwan Syiah. Yang di Iran. Tahu dia tinggal mana? Emirates. Dia tinggal dekat kota dekat mana tak tahu. Tapi dekat Bahrain ke Allah alam. Tapi cerita dia aktif. Berdebat lah sekian dan sebagainya. Lepas tu bila kelakar dia buat satu artikel. Artikel dia berbunyi mengapa Rasulullah tidak menampar muka ketika kematian. Kan actually kan orang-orang biasa kan orang Syiah buat lepuk muka, lepuk dada, sedih tentang Husain mati dan sebagainya kan. Nak hujah dia apa? Dia kata kita dapati, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata tidak menepuk tidak menampar muka ketika kematian anaknya Ibrahim. Dan juga kita dapati Ali alaihi salam, cara dia orang cakap tidak menampar muka ketika kematian Fatimah. Orang akan berkata kenapa Nabi tidak menampar? Sebenarnya soalan yang patut ditanya bukannya kenapa Nabi tak tampar, Ali tak tampar muka. Mana orang tu tahu Ali tak tampar muka, Nabi tak tampar muka? Dia main kan. Dia kata mana dia tahu Nabi tak tampar? Agaknya tampar ke? Agaknya mana tahu? Macam kita lah orang Malaysia kita. Bila kita kata tak ada, Nabi tak buat, para sahabat tak buat, dia kata yelah betul, itu yang kita zahir. Tapi mungkin ada belakang-belakang, mana tahu? Dia main macam tu. Mana bila orang tu kata tak ada, mana dia tahu tak ada? Kita tahu tak ada sebab tak disampaikan kepada kita daripada segi ajaran, atau tunjuk ajar, atau isyarat oleh para sahabat kepada kita, para tabi'in pada berikutnya. Hatta ulama-ulama fiqh pun yang besar seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Malik dan Abu Hanifah, yang kita kata yang anak murid mereka ramai pada zaman kita sekarang ni, kita kata pun tak pernah merekodkan benda tersebut. Jadi kalau orang tu buat, datang mana? Hari kita masalah. Bila jangan kata macam dia mana tahu kod-kod ada buat tapi tak cerita kat orang ke. Itu nama dia hujah dengan batil. Hujah dengan batil. Nak menang juga hujah dengan batil. Sedangkan kita tahu sandaran kita adalah Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Bukannya datang dengan bentuk tadi. Okey, itu konsep tentu. Kemudian sifat kedua mereka ni adalah hujah dengan batil, kemudian berdegil dan sombong. Degil dan juga sombong. Mana bila datang nas atau dalil tadi, mereka berkeras kepala, tak nak dengar dan juga apa? Ambil tindakan, tidak mahu mengikut walaupun dah tahu dia salah. Berdegil dengan sombong. Ya. Terus lepas Ustaz mention pasal solat hajat kan. Terus Tapi itu berdasarkan hadis gaib kan. hadis tu bukan sekadar dhaif lah. Okey, terus. Okey. Tapi macam mana dengan kata yang kalau boleh beramal dengan hadis gaib? Okey, kalau hadis tu nak diamalkan pun, yang orang tu buat semua salah. Sebab pertama, tak diajar pun cara baca apa. That's the problem there. Kalau hadis tu nak pakai hadis tu sangat pun, dengan orang tu peringkat nombor 10 dituduh sebagai pembohong. Sedangkan dalam beramal dengan hadis yang dhaif, syarat pertama dia adalah hadis itu tidak dhaif dengan dhaif yang teruk sekali. Bukan penipuan, bukan fabricated, bukan ada orang yang dituduh penipu dalam sanad tadi. Sedangkan dua-dua sanad berkenaan dalam Sunan Tirmizi ataupun Ibn Majah, dua-dua ada orang yang dituduh pembohong. So how can kita nak terima lagi? Okay, fine lah, tapi nak terima juga. Tapi bila baca balik, tak ada Nabi ajarkan nak baca rakaat pertama apa, rakaat kedua apa. Nabi tak ajar. Bila Nabi tak ajar, bila kita reka saja, dia cara semayang ni, awak kena, kalau contoh sekarang ni kan, okay, awak nak khusyuk, awak kena pandang hujung telinga, undang hujung sikit. Kita buat saja aturan, habis jahanam. Mana masa dia kita buat aturan, satu benda tak patut dibuat aturan. Contoh macam Nabi galakkan kita ziarah kubur. Nabi kata ala inni qad nahaytukum an ziyaratul kubur, bukankah dahulu aku larang kamu ziarah kubur? Ala ketahuilah fazuruha, ziarahilah kubur. Actually di awal Islam dilarang para sahabat kubur, tapi dibenarkan fa innaha tudzakirukumul akhirah, kerana kubur ini akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Okey. Bila kita tengok konteks tadi, Nabi ajak adab ziarah kubur. Datang orang tu dia ajar kita, okey, bila nak masuk kubur ni tadi, langkah 3 kali ke depan, kemudian ke belakang balik 3 kali. Kemudian dia start buat aturan saja, habis. Kemudian ni pasal benda ni berlaku dekat contoh macam dekat selatan Yaman, di kubur Nabi Hud tu. Mana orang-orang yang Habib-Habib ni bila pergi, dia orang ada aturan dia. Ambil wuduk dekat sini, mandi dekat sini, solat 2 rakaat dekat sini, bagi salam dekat telaga Perigi Buta dekat sini, kemudian bagi salam dekat sini. Dia ada aturan dia. Bila ada sequence, habis jahanam.
Mereka kata bagi zainab bagi salam kalau betul kubur tu kubur apa? Kubur Nabi Allah Taala, Nabi Allah. Para sahabat tak pernah menggelupur macam tu. Kenapa kita nak kena menggelupur? Kalau para sahabat tak ada berguling-guling kat situ, kenapa kita kena berguling? Adakah kita lagi pandai daripada para sahabat Nabi SAW? Soalan tu kena tanya. Bila orang tu letakkan nama siapa sahaja, mana orang-orang yang mengada-adakan benda-benda tadi, dia orang tak malu ke dengan para sahabat Nabi SAW? Takkan para sahabat Nabi SAW tak tahu benda yang ada? Pasal para sahabat ni orang paling bersungguh-sungguh dalam ibadat. Kita ni kalau diberikan amalan para sahabat, mati kita boleh buat. Kan ada para sahabat Nabi SAW bila dijanji saja dia kata nak buat satu benda, puasa selang sehari, sampai mati dia tak tinggalkan. Bangun malam dia tak tinggalkan sampai mati. Kita ni kan datang satu ceramah kita kan happy 10 hari, ada 5 hari cergas. Masuk hari ke-6 nantilah minggu depan sama pula kan. Lepas tu macam sergas sebulan, lepas tu macam tak apalah, dah sebulan ni kira Tuhan tengok dah kot. Serius, kita macam tu. Para sahabat tak macam tu. Para sahabat adalah orang yang serah harta nyawa untuk bantu Rasulullah SAW. Ada yang kita kata habis semua harta dia, tapi tak, Allah tak pernah jadikan mereka miskin sebab bersedekah. Anyway, dia orang infakkan harta, kita takkan mampu. Tinggalkan negara kerana Islam, tinggalkan tanah air kerana Islam, tinggalkan harta benda kerana Islam, tinggalkan suami kerana Islam, tinggalkan isteri kerana Islam. Semua sekali macam tu para sahabat berkorban. Jadi kita kata diorang ni adalah orang yang paling nak syurga. Tiba-tiba tak menggelupur guling-guling dekat kubur, datang kita guling-guling kat kubur. Kenapa? Soalan kena tanya diri. Pasal kubur Nabi paling dekat dengan mereka. Asal mereka tak buat? Jangan pula keluarkan hujah. Ya, siapa tahu mereka tak buat? Itu hujah batil. Hujah dengan batil. Itu cara batil sebenarnya. Mana kita kata benda berkenaan, macam ialah kita ada kan bila sebut tentang maulid dan sebagainya kan, ada orang kata macam canda cerita Rasulullah SAW. Lepas tu dia orang berhujah, bergendang-gendang dalam masjid, dia kata pasal dulu para sahabat pun bergendang. Tiap kali apa kan ketika Nabi hijrah gendang. Saya kata kalau hadis itu sahih, hadis tak sahih. Kalau sahih, dia orang buat sekali tu je. Bukan tiap-tiap hari jumpa Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kan Nabi keluar rumah je sallallahu alaihi wasallam. Seriously. Kalau dia buat macam tu, sekali tu. Kalau sahih. Yang asal. Ya, kalau sahih. Ulang lagi. Kalau sahih sekali tu je. Bukan tiap-tiap kali jumpa Nabi. Okay, come. Kan? Bukan jumpa Nabi bergendang. Nabi bergendang. Gila tak kerja lain ke? Nabi pun kata akan keluar dalam cerita tadi kan, faham tak? Kenapa kita mesti menjadi orang yang bukan golongan? Kita tahu ada para sahabat yang diberitakan masuk syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cari yang badui, yang kisah badui seorang wanita kulit hitam datang kata, ya Rasulullah, aku bernazar kalau sekiranya kau selamat perang aku akan nak bergendang dan sebagainya. Kita ambil yang itu. Kita tak ambil Abu Bakar. Sekarang kita tahu Abu Bakar paling tinggi iman. Umar punya contoh tak ikut. Kita ambil yang ujung-ujung sekali. Yang ni kisah contoh macam baru ni kan, semalam dekat radio IKIM. Saya try telefon tapi tak dapat nak ni balik. Pasal dalam pukul 2 lebih tu diorang satu segmen Kasturi Syifa. Tahu, pernah dengar Kasturi Syifa? Ada dalam website. Kalau tak isap jangan beli jaga. Saya dapat tahu saya beli jaga. Oh jangan buat. Jangan ni cerita dia. Okey. Bukan, ni bukan Kasturi Syifa. Ini orang kawan saya bagi. Cerita okey. Dia sedia. Dia buat sahih nila Kasturi Syifa. Actually kalau nak tengok boleh tengok sebenarnya. Tapi takut nanti putus internet pula. Tapi tak banyak Semalam rasanya ada Kasturi. Tu tengok. Contoh ini Ini nak contoh macam mana orang berdalil salah. Mana gunakan dalil bohong, nipu kadang-kadang atas nama Nabi SAW. Contoh ini Ni contoh madu syifa, ambil wangi syifa lah. Al-Kafi ke Al-Syafi? Kafi ke Syafi? Mana-mana lah. Ambil ni. Ambil lah yang biasa dulu. Kan tambahan sama je isi dia. Ni saya bukan promote suruh beli tau. Saya nak bagi tahu salahnya orang ni punya pekerja. Okey, nak cek makan sangat. Tak tunjuk muka ustaz dia tak senonoh. Baik. Kasturi Syifa dia kata minyak kasturi putih telah didoakan dengan 30 juzuk Al-Quran, ayat syifa, ayat ruqyah, al-muawwizat, asmaul husna, maul apa benda asmaul husna tu? Doa-doa syifa, selawat tajrijiyah, istighfar, solat hajat dan lain-lain. Macam-macam lah. Dan lain-lain tu saya sebut. Okey, dia kata insya-Allah, dia kata
benda dia boleh digunakan sebagai terapi wangian sunnah yang berfungsi sebagai perisai diri, perisai tempat kediaman, perisai tempat kerja, tempat perniagaan dan sebagainya. Memberi ketenangan jiwa, bukan baca Quran. Kan rasa-rasa gundah gulana tu, ambil minyak wangi tu, Allahu Akbar, kan dekatnya kita kepada Allah Taala. Ini nampak tak kurang ajarnya? Tak biadabnya mereka ni, kan. Sekali nampak sikit macam ini kelakar, tapi biadab, seriously. Kan? Cium-cium wangi. Okey. Kemudian mencerdaskan akal, mencerdaskan aura positif. Menangani masalah anak. Siapa ada anak nakal sila pakai minyak wangi ni. Seriously, ini dia apa? Oh, kalau macam tu selesai dah dunia ni, kan. Selesai masalah, tak ada dah benda. Ingat apa? Ingat apa, tongkat sakti tak senonoh tu. Dia kata okey, menghilangkan sejuk tubuh. Hilang sejuk tubuh. Pakai minyak wangi hilang sejuk tubuh. Okey, baik. Menghilangkan perasaan gemuruh dan gemetar. Menghindarkan makhluk-makhluk halus, jin, hantu dan sebagainya. Doa ini saya baca esai diorang ni. Doa perlindungan untuk tempat keras. Seperti hutan dan sebagainya. Hutan, laut luas, tasik, sungai, bangunan-bangunan tinggalan lama. Dan sebagai doa perlindungan daripada sihir orang, dicuba orang, dirasukkan dan sebagainya. Macam-macam lah cara menggunakan. Menghadap kiblat, tarik nafas perlahan, santai dan tenang. Beristighfar mulai membaca umul kitab Al-Fatihah. Berselawat 3 kali dan gemakan niat, kan. Dan doa ketika mula menyapu kasturi. Gemakan niat seperti Allah, jadikanlah usahaku sedikit dan ini asbab untuk penyembuh ke atas rohani jasmaniku. Kalau tanpa minyak wangi dia baca doa tadi, kan, ya Allah, hari ni aku baca Al-Fatihah ke atasnya, maka sembuhkanlah aku. Kan lebih baik daripada sibuk beli kasturi syifa dia. Kan ajar benda tu. Kalau dia ajar benda berkenaan, orang beramal. Seriously, beramai manusia beramal akan dapat pahala. Tapi dia kejar duit, lantakkan dia. Kemudian kemudian hiduplah bakal kasturi sedalam-dalamnya. Gitu, kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat. Macam-macam. Yang rambut tu Ustaz. Itu sambungan dia. Sambungan kedua. Okey, ini contoh barang dia jual. Okey, cara istidlal. Dia tajuk janggut Nabi tu. Dia cerita macam ni. Dia baca hadis, dia ceritakan kisah hadis Nabi. Saya cuba nak telefon Aikim semalam untuk ni balik benda ni. Tak boleh, besok lusa dia email. Anyway, dia dalil dengan 2 kisah. Dua kisah. Satu kisah sahabat Nabi SAW. Nabi berbekam, ada darah. Nabi suruh dia buang. Kemudian bila balik-balik, Nabi kata, mana darah? Dia kata, tak ada dah. Nabi kata, kau makan, kau minum ke? Dia angguk. Nabi, air kencing Ustaz. tak, bukan. Itu isteri dia. Yang air kencing tu isteri dia. Kalau tidak berebutlah para Nabi kencing semua nak tadar. Tak habis lagi. Tunggu sekejap, saya cerita. Kisah dia berbekam ni, seorang lelaki tu Nabi suruh dia buang. Bila suruh buang, dia pergi minum benda tu, darah Nabi tu. Okey, kemudian bila hadis itu bukan cerita berkenaan suruh buat. Saya akan terangkan lepas ni. Bila datang kisah tadi, Nabi cakap macam tu dengan dia bagi tahu ya. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata kalau macam tu engkau tidak akan masuk dalam neraka sebab darah badan yang dalamnya ada darah aku, tu badan yang dalamnya ada darah aku tak akan masuk neraka. Satu kisah. Kisah kedua, kisah salah seorang isteri Nabi SAW. Bila Nabi tengah malam, kan dia dahaga. Satu malam tu dahaga sangat. Kemudian dia capai jumpa bekas air, dia minum. Kemudian bila pagi-pagi dia minum habis air tu. Lepas tu Nabi tanya apa? Ni air kencing. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah terminum. Dia kata. Okey. Nabi kata kalau macam tu lah, Nabi sebutlah Nabi tak adalah suruh dia kan. Anyway, 2 kisah tadi sebenarnya yang diajarkan dalam kisah tadi, bersihnya tubuh Nabi. Sampaikan tak ada hancing. Orang tak tahu benda tu. Contoh macam isteri Nabi tak tahu itu bukan air kencing. Dia ingatkan air biasa. Tu dia minum bukan sebab menunjuk. Okey. Anyway, lepas kisah tadi, para sahabat adalah berebut pula. Ya Rasulullah, kena kencing ke? Tak, ini faham pelajar. Mana berlaku sekali apa dah terlepas, Nabi lepaskan. Tapi bukan benda tu jadi ulangan. Datang orang ni, dia gunakan kisah ni tadi, yang kasus Syifa ni. Dia kata dia orang ada janggut Nabi, dia celupkan pada produk dia. So anybody yang minum produk dia, air dia ke madu dia ke, dapat fadilat yang sama. Siapa dia? Soalan. Nak tu saya kata 10 para sahabat yang diberitakan syurga, syuhada Uhud, syuhada Uhud, para sahabat yang dipuji Rasulullah SAW, kan, dengan macam-macam pujian, itu tak diikut. Kisah satu yang jarang, yang ganjil, itu dikejar. Kemudian dia buat produk pula. Zila, macam inilah istidlal kan, batin. Bila kita bagi istidlal, tadi kita kata, contoh macam saya kata itu, kalau dia kata benda tu jadi ajaran, para sahabat akan berebut tadah air kencing Nabi.
Tapi benda tu berlaku sekali dan Nabi tidak apa, entertain lagi lepas tu. Tak adalah lepas tu tiap kali Nabi berkam semua berebut nak minum darah Nabi. Tak ada kalau Nabi kencing semua nak tadakan kencing Nabi. Mana Anas bin Malik yang menjadi petugas yang kita kata apa, sentiasa menghadiri apa, bawa air untuk Nabi SAW. Tak ada sibuk dia tak ada dia sibuk tadakan kencing Nabi. Kenapa? Kita nak diorang terlupa kot. Tak pandai. Kita pandai lebih. So janggut Nabi bila kita jumpa, kita cedok kat mana. Tak janggut siapa tak tahu. Tak, seriously, dia kena faham. Kalau kita kata mana betulnya, dia bukan cerita lah. Ada mimpi lah, orang ni kata lah, atuk dia kata, nenek dia kata, tok guru dia kata, syekh dia kata. Janggut tu dia beli berapa, Allah Alam. Tapi cerita dia macam tu. Ini dia kata Masjid Shah Alam pun ada cerita ni. Celup-celup air apa, janggut Nabi. Kemudian apa, jual air dan sebagainya. Apa jadi pada masyarakat kita ni? Mana bila keluar dia tu fatwa kata apa, haramkan apa produk apa, komersialkan air jampi ni, tiba-tiba air janggut Nabi pula datang keluar. Ada air Anugerah tu apa benda? air anugerah, ada testimoni. Testimoni pelik-pelik tu sama mengarut kan? Akak kisah yang hadis minum darah tu dan kencing tu, ya sahih. Hadis itu sahih. Tapi macam saya kata tadi, berlaku sekali, Nabi bukan galakkan. Lepas tu sampai mati Nabi pun tidak ada siapa duk sibuk kumpulkan kencing Nabi. Faham tak? Benda tu berlaku sekali. Apa dah terlepas. Nabi kata kalau macam tu habis. Bukan maksud dia kena kejar. Pasal para sahabat lain tak adalah gigit luka isap darah Nabi pula. Lepas tu kan potong darah sikit, ni ada darah aku ni. Kan kalau betul kan selamatkan umat dia, Nabi adalah orang yang paling bersungguh-sungguh supaya semua para sahabat dia masuk syurga. Kalau boleh, betul tak? Kalau macam tu, the solution is simple. Lukakan darah Nabi pada lauk-lauk masakan, punya makan ramai-ramai. Selesai masalah tak? For us is actually so simple. Kan Nabi kencingkan satu bekas besar, semua minum. Macam tu. Nah, kita main apa, kita main-mainkan kat sini. Mana maksud dia kalau benda tu solution masuk syurga, dan Nabi akan buat apa? Tiap-tiap hari Nabi akan lukakan badan Nabi. Perlu-perlu Nabi kikis, letak kat dalam bekas, suruh orang minum. Kalau sepatutnya macam tu, tapi bukan begitu. Faham tak? Apa terlepas. Pasal dan dalil itu sebenarnya hadis tadi menunjukkan bahawa Nabi ni badan dia tak kotor. Tak ada kotoran langsung. Mana bersihnya, sampaikan air kencing dia tak disangka air kencing. Kita kalau air kencing kita memang tahu dah air kencing. Nabi SAW punya air kencing tadi, isteri tak tahu itu pun air kencing. Itu hadis tu nak ceritakan tubuh badan Nabi ni bersih. Bukannya suruh kita kumpul air kencing Nabi. Faham tak? Dia konsep yang berbeza. Itu kata-kata salah pendalilan. Itu sebab kenapa datang hadis sahih, belajar cara faham. Bila tak faham macam ni lah. Jual minyak air kasturi syifa lah, apa benda lah sebagainya. Ada pula sebagai perisai diri, ada cara dia. Kemudian tempat kerja pun ada juga. Anti clockwise lah, apa benda lah pula. Spray pun ada juga. Spray dekat dalam rumah. Ni tadi dah kena marah dah masjid dekat segambut tu saya sound ni. Kita kadang-kadang bukan nak dia kadang-kadang bercakap macam ni kan. Kita macam apa, orang kata ustaz ni muda lagi tapi dia marah orang tua. Kan? Orang lagi tua dia. Saya bukan nak marah tapi seriously kan, benda ni kita bijak, kita faham dah. Belajar SPM lepas dah. Kan ada sebahagian tu dah diploma lah, ijazah sebagai pernah jadi pengarah ini, pengarah itu. Kena tipu lagi kenapa? Benda macam ni simple je. Kalau dia tengah kerja dulu, kan, janganlah cakap apa benda. Oh, nonsense. Bila depan pencen tiba-tiba kena kelentong. Kan, dapat duit EPF habis hangus semua sekali. Contoh kan. Ini kita kata dalam Islam ni, benda ni lah kita kata benda-benda yang merosakkan kita. Kita nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang dibuka oleh Allah Taala melalui jalan ajaran Nabi SAW, bukan ajaran orang lain. So ajaran orang lain macam ini tu minyak wangi, apa halau hantu. Seriously kan? Mudahnya dunia ni kalau dengan semua orang pakai minyak wangi dia. Ustaz kena telefon IQ. Memang saya try telefon tak dapat. Memang kepek-kepek, tak tahu benda. Bukan sensor. Ini masalah dia, tak ada bahan. Cerita panjang lebih sikit, nanti kita ceritalah. Dia pasal banyak benda. Ada seorang kawan saya kenal. Dia pernah sekali dia orang suruh apa? Aikim buat kata sembahyang hajat dan sebagainya kan, ketika berlaku kes di Palestin. Saya kata dengan kawan saya kata engkau kan dah tahu bahawa ini kan saya engkau aku dengan dia pasal dia junior saya. Saya kata kau tahu kan, saya kata kan dalam hadis Nabi ajar kita kunut nazilah. Kenapa korang buat macam ni? Kenapa ajar orang sembahyang hajat? Kan kunut nazilah tu yang Nabi buat ketika mana berlaku bencana. Bukannya sembahyang hajat. Bukan berkumpul ramai-ramai sembahyang hajat. Ini hadis Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi. Kenapa tinggalkan? Lepas tu dia kata, sorry Syekh, Ana tak tahu, diorang buat dia. Tapi lepas tu 3-4 hari tu dia tukar lah. Diorang bacakan kunut nazilah tu, diorang bagi terjemahan sekali. Itu saya ada sekali saya tegur diorang.
Tapi yang semalam saya tegur telefon tak ada dapat. Mereka kalau boleh nak telefon ketika waktu tu. Kan, kalau dapat cakap waktu tu memang saya bebek lah. Kan, tapi lah, seriously kan, kita faham tak? Benda ni, bila benda tu mungkar tu nyata, meluas, tersebar, dan penjelasan pun patut macam tu juga. Dengan nyata, luas dan tersebar. Ini jangan dia kata ustaz patutnya nasihat dia orang sorok-sorok. Tak ada. Sebab benda ni dia buat dengan pada berapa ramai. Mana berapa ramai orang lepas tu telefon pula cari nak beli pula. 100% Ustaz. Telefon busy. Agak try okay, jangan buat. Ngarut je. Tak pasal dia tak betul. Kita faham sendiri kan benda tadi. Kita ada doa, ada qadar Allah Taala atas kita. Kita berdoa Allah Taala makbulkan. Mungkin Allah Taala tangguhkan, mungkin Allah Taala berikan, mungkin Allah Taala jadikan, tak berikan Allah Taala bagi menolak bala kita, atau mungkin Allah Taala jadikan dia sebagai apa? Di hari akhirat nanti kita akan diberikan syafaat dengan sebab doa kita dimakbulkan di dunia. Kan kita kenapa perlu gundah gulana? Kita tahu Allah Taala tak pernah zalimi kita. Tapi bila pasal manusia dia merasakan dunia dah segala-galanya, itu asal dia. Itu masalah dia. Dia jaga bab ni. Bahaya sangat. Dia Pak hari ni macam-macam benda ada. Yang lompat inilah, lompat itu. Tak tahu kenapa. Makin panas cuaca ni, makin perangai tak senonoh, kan? Makin teruk cuaca yang Malaysia ni, makin tak senonoh perangai. Macam-macam benda keluar. Kan agaknya bila panas sangat kan semua jadi aktif. Kan semua jadi apa, dia punya apa, inovasi kan. Dan sebagainya makin pakar. Mengarut tak tentu pasal. Kan? Ya? Tu masalah dia. Kita sekarang ni kubur nak shortcut bunuh diri terus lah. Sampai akhirat terus tak payah buang masa, kan? Tikam perut terus sekali, mudah kerja. Kan lillahi taala ada. Banyak sangat maksiat ni kata. Ya Allah kata aku tak tahan. Tak ada, Nabi tak benarkan. Tak ada shortcut dalam Islam, tak ada shortcut. Kan wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Sungguhnya tidak adalah untuk manusia kecuali apa dia kerjakan. What you kita usahakan, effort kita buat, itu kita akan earn nanti ke akhirat nanti. Bukan benda lain. Faham, belajar macam ni. Mana putih-putih, hitam-hitam macam tu. Allah Ta'ala bahkan telah gandakan banyak lagi apa yang diberi pada kita di akhirat nanti. Bukan dengan shortcut. Shortcut minyak wangi lah, air ni lah, itulah. Salah betul. Ada ustazah datang mengajar dekat rambut tu, dia pergi bagi jual air. Apa, air ni RM1.50. Dia bantai poin RM10. Jadi saya pedli dia orang semalam, saya kata, seriously kan? Saya ajar, benda tu bukan susah. Nak jampi air bukan susah. Pegang air, buka bekas. Kemudian pergi dekat bekas tu macam ni. Yang para sahabat buat tak payah baca surah panjang, Al-Fatihah aja. Pasal surah paling agung dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Dia merangkumi keseluruhan pengertian Al-Quran. Bahkan para sahabat zaman dahulu, dengan Fatihah tu dia sembuhkan orang kena patut ular. Dengan Fatihah dia sembuhkan orang gila. Ni dalam kisah sahabat Nabi SAW buat kerja. Cara dia pegang air tu macam ni, buat ni. Ni saya ajar. Tak payah ambil ijazah. Ni hadis Nabi yang para sahabat buat. Dia pakai, dia sini dalam bahasa Arab dia ada tafala. Itu, dia air sikit dengan angin sikit. Kemudian ada bazaqah. Buang air liur tu bazaqah, air liur. Kan? Kemudian nafakhah. Embus saja. Yang Nabi tak benar kepada makanan adalah embus. Bazaqah tu dia tak buat lah juga. Kan ludah makanan tak pasal suami sayang. Tak diajar orang Islam Tapi ini yang para sahabat buat, dia buka air kan, dia dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti, ada satu riwayat dia datang dia berhenti setiap ayat. Betul, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ataupun baca Fatihah habis waladdallin sekali je, tak payah kan. Ya tu yang jadi kes bila orang baca Yasin, biasanya kan letak air macam tu, duduk sejarak sejauh. Saya kata kalau nak betul ambil pegang air tu, saya kata pegang air tu, kemudian lepas habis baca Yasin tu ulur air pada Pak Imam betul gitu. Lepas tu orang sebelah ambil. Tak serius, ini jampi betul, ini bukan main. Jampi para sahabat macam tu. Bila saya buat macam tu, orang kata alamak, habis ustaz air liur dia masuk. Itulah matlamat asal dia. Orang kita pergi bukan nak bombos kan. Lebih kurang sikit lah, tapi bombos tak senonoh. Dia masuk air mulut dia gitu kat muka orang tu. Kan itu contoh dia. Tapi dalam hadis Nabi SAW, cara macam tu je. Kalau kita kat rumah kita nampak anak kita tak sihat, ambil air kita baca kan, lepas tu bagi anak kita minum. Macam mana? Air tu jadi mahal. Tak mahal lah, tak buka. Tak mahal lah.
Itu cara para sahabat buat. Itu yang kita kata tadi. Itu cara para sahabat jampi air. Penyakit. Ya saya, yang dia diubat orang kena batuk ular, yang diubat orang gila tu dan sebagainya, macam itulah cara dia. Dengan Fatihatul Kitab saja. Dengan Fatihatul Kitab. Bahkan orang yang dijampi tu orang kafir, bukan seorang Muslim. Dan kisah yang datang tu, orang kafir yang dia jumpa dengan orang tu kan, ketua kampung tak nak bagi masuk. Kalau Muslim bagi masuk, dia tak nak bagi masuk. Memang sambung macam tu cara dia. Dia kata atful, dia kata. Atful, mana atfu yang tu. Kena nampak kat idea ni. Tak salah kira sangat. Ada tidak. Janganlah buat macam tu. Macam tu lah. Lidah keluarkan sikit dia, gitu. Pasti keluar air liur. Angin dan air liur sikit. Angin dan sikit air liur. Tapi dia tu lah cakap macam, apa salah jampi? Itu cara jampi air yang sebenar. Bukan letak sebatu. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillah. Bukan macam tu cara dia. Para sahabat buat macam tu. Yang Nabi iakan perbuatan dia macam tu. Yang Nabi kata apa, benda paling layak kamu ambil Quran, di atasnya adalah Quran kan, upah di atasnya adalah Quran. Itu cara yang para sahabat buat. Datang kita macam orang gila tu, para sahabat tu pegang kepala dia ludah terus kat atas ubun gitu. Dia kata aku kumpulkan air dia, aku boom gitu kat atas ubun dia, dekat ni bahagian ke atas kepala dia. Orang gila tu dijampi oleh sahabat tu pagi dan petang 3 hari. Dan lepas hari ketiga dia sihat. Tapi kisah tu dia macam bila saya sebut itu kan, akak perhatikan, mana orang kita beri nakkan air jampi. Benda tu jampi kat rumah sendiri je. Tak perlukan kepada orang tu jadi ustaz dan sebagainya. 30 juzuk dan sebagainya kan. Kau 30 juzuk dia tak letak tengah-tengah tu baca ramai. Dengan baca budak tu ustaz main SMS lagi. Kat kilang Kat kilang kumpul orang ramai kan. Pakai jubah semua sekali baca Quran. Kan? Macam tu cara. Kena ludah. Kena tu gitu baru nak minum. Contohnya, itu tajuk sebenar. Konsep dia sekarang ni masalah jumping tadi macam tu je. Bukan susah sangat kalau nak jumping sangatlah. Namun begitu kita kata kena ingat dalam tajuk ni, kita bukannya benda tu tiap-tiap hari dia buat. Para sahabat pun tahu tapi tak buat tiap-tiap hari. Kita tiap-tiap hari. Sampai kan ada Pak Imam semalam, ada orang tu dia kata dengan saya, tapi ustaz dia kata, air jampi tu yang baca Yasin, bukan aja baca Yasin kita buka tu kan lebih baik banding dengan ubat doktor. Sebab yang ini bergantung Allah Ta'ala. Ubat doktor belum tentu bergantung Allah Ta'ala. Tunggu dulu saya jawab kan. Lepas tu bila saya bagi dia cakap itu, dia kata habis. Dia kata habis, okey. Macam ni saya kata, ubat-ubat doktor macam ni lah, api membakar. Ni hukum Allah Ta'ala tau. Allah Ta'ala letakkan api membakar. Kau percaya ke tak percaya ke, kau nak ke tak nak, api tu akan bakar kau. Ataupun contohnya pisau tajam memotong. Itu qadar Allah Ta'ala tentukan. Bila benda tu halus kan, dia boleh membelah. Okey. Sekarang ni, untuk benda fizikal macam ni, Nabi pun ambil precaution. Nabi ambil penjagaan. Nabi pakai baju besi buat apa? Kalau dia kata ikut kan, nak luka lah. Tak tentu lagi luka. Belum tentu luka. Kalau patut luka, kita akan luka. Kan? Terpulang pada Allah Ta'ala. Pulang pada takdir. Terserah dada. Ada orang Nabi buat macam tu? Tak. Nabi ada baju besi. Saya kata semua Nabi ada baju besi. Syirik dengan Allah Ta'ala kan? Nabi tak percaya dengan janji Allah Ta'ala untuk penjagaan. Kenapa Nabi pakai baju besi? Pasal benda tu fizikal. Nampak lori datang lari. Jangan macam, aku dah baca Quran kan, dah start baca hafal Quran dekat Yayasan Taklim ni, insya-Allah tak mati lagi, belum nak berbantang maut sebelum ajal. Pergi berdiri kat situ. Bangang nama dia. Kan contoh nampak ular bisa, larikan diri. Tak ada hal. Tak syirik pun. Orang tikam kita pisau kita mengelak. Jangan kata syirik pun, pasal benda tu fizikal. Ada pun benda ghaib. Ada pun benda yang ghaib. Ini bermanfaat untuk siapa-siapa pegang. Ini siapa pegang sembuh. Ini sekarang ni perlu kepada apa? Sebab kenapa? Kalau doktor contohnya macam tu. Doktor physically Panadol. Kenapa orang makan Panadol? Dia patut demam, tak jadi dia nak demam. Siapa tahu? Chemical. Bahan kimia yang ada dalam Panadol tadi, dia tutup orang tu sensor untuk sakit. Jadi sebenarnya badan dia masih lagi sakit. Tapi apa? Panadol tu menyebabkan dia rasa tak sakit. Itu sebab kenapa Panadol tak digalakkan makan Kalau sakit rehat. Bukan sakit lawan juga makan Panadol. Itu salah. Pasal merosakkan sistem saraf badan kita. Anyway orang degil nak pakai makan juga lantak kan. Tapi cerita dia benda tu fizikal. Physically. Bukannya benda tu perlu kepada nak baca jampi dulu. Sebab Allah tak jadikan hukum asal. Chemical kan, ada chemical kita cucuk kita jadi paralyzed. Kan itu chemical. Padahal kalau panggil doktor kata doktor macam mana benda tu bergerak. Doktor boleh ceritakan apa bahagian sekian. Contoh macam orang hisap gam ke petrol ke dan sebagainya kan. Kenapa dia khayal? Itu bukan. Jangan buat kalau tak ditentukan Allah Taala tak khayal juga.
Kan? Belum tentu dah berpantang khayal sebelum jadi. Mana boleh macam tu? Benda tu fizikal. Allah Ta'ala jadikan hukum asal, api membakar, pisau tajam memotong, ais menyejukkan. Ini faham tak? Sejuk, panas dan sebagainya. Ini aturan ketentuan qadar Allah. So anda tak boleh lari ke tidak. Macam tu chemical yang ada dalam dadah tadi. Tak usahlah kita tak sekat dadah, belum tentu lagi mabuk. Kan belum tentu khayal, belum tentu merosakkan. Tak, kita ada undang-undang peraturan. Sebab apa? Kita takut dengan dadah ke? Ikutkan kalau tak mudarat, tak tentu mudarat lagi. Pasal Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya, qadar dia betul. Bukan cara macam tu. Dia kata macam air tadi, saya kata Nabi, para sahabat ada yang sakit, Nabi kata pergi berubat. Nabi sendiri ketika Nabi sakit, orang doktor-doktor Arab datang ubat Nabi tau. Pegang badan Nabi, sebut pada Aisyah buat ubat macam ni. Pegang badan Nabi, sebut pada Aisyah masak ubat macam ni. Sampai Aisyah radhiyallahu anha paling pandai di kalangan para sahabat berkenaan perubatan. Punca dia sebab doktor-doktor Arab tadi datang nak ubat Nabi SAW. Nabi muda tak sihat badan, mereka datang nak menyembuhkan Nabi SAW. Nabi terima. Nabi tadi kata, balik, apa tu badan aku bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Nabi cakap itu? Tak. Nabi bagi dia pegang oleh mereka. Nabi benarkan. Bahkan Aisyah masak ubat tadi, buat ubat tadi, Nabi mengiyakan, Nabi tak larang, menunjukkan bahawa itu adalah apa? Cara yang sepatut kita buat. Pasal benda tu chemically, apa yang bermanfaat untuk badan kita. Ini bukannya masalah kita macam air tadi kan, dah letak sebatu, dah lah pertama tak serupa dengan cara para sahabat buat, berjampi air. Lepas tu kita kata bermanfaat. Saya kata macam mana? Kan letak sebatu macam tu, macam mana? Pak Imam kena ambil air tadi, pergi kat situ, dalam air tu. Dan lepas tu balik rumah. Lepas tu nanti bila orang tu teringat Pak Imam tu, rasa macam misai dia panjang-panjang je kan, embus. Aku rasa tak lalu pula. Betul tak? And that's problem there. Itu masalah dia sekarang ni. So kita sekarang ni nak beramal cara siapa? Sebab kenapa dalam berdegil tu ada masalah. Kemudian kita kata yang nombor 3, dari segi masalah apa? Masalah tu menentang kebenaran secara zahir, tanda yang nyata. Ada tanda tu nyata, lawan juga. Dan yang keempat, berpaling dari kebenaran, tak nak tengok langsung. Jadi dan kita terangkan hari tu dalam kelas kita yang terakhir, 4 sifat berkenaan: berhujah dengan batil, berdegil dan sombong, menentang tanda yang nyata, berhujah-hujah yang nyata, juga tanda yang zahir. Kemudian yang keempat, berpaling daripada kebenaran. 4 ini akan menjadi sebab seorang itu sesat. Nombor 5, manusia yang sesat bukan kerana dia kata orang tentukan dia nak sesat automatik, tak ada. Dia akan ada, Allah Ta'ala berikan tanda, bukti, keterangan, dia menentang, melawan, dia lari daripada kebenaran tadi, dan dia akan dibutakan hati dia terus. Itu sebenarnya kenapa manusia ni kadang-kadang degil dengan cakap, sebab tu. Itu 4 benda yang kita kata elakkan. Sombong ke, hujah dengan batil ke. Pasal sekali kita buat dan hati kita keras daripada menerima kebenaran, takkan terima kebenaran dah, berpaling, tak nak tengok dan sebagainya. Itu macam orang-orang yang belajar berkenaan dengan tajuk contoh macam alam semesta dan sebagainya. Banyak kadang-kadang orang tu kita kata belajar, dan ilmu yang dia belajar tadi tunjukkan alam ini ada pencipta. Memang kita kata dengan aturan. Contoh badan kita ni kan, sistem automatik suhu badan kita, kawalan suhu kita 37°C, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Lebih 2 darjah demam panas, 39 demam panas, 40 boleh terencat otak. Tahu 3 darjah dan sebagainya boleh rosak otak. Kemudian kalau kurang sangat, sel kita akan mati. Soalannya sekarang, sistem kawalan tu kita pegang tak? Tak pegang. Kan automatik bila badan kita, sensor sekeliling ni panas lebih kan, badan kita berpeluh. Kalau sekeliling ni sejuk, badan kita mula retain heat, suruh tidur atau suruh makan. Perut buncit dah, nak makan juga. Kan betul. Badan kita automatik dia ada sistem dia. Benda tu menunjukkan yang mencipta kita maha bijaksana, maha mengetahui. Dia tahu mana apa kadar dia, maha teliti, precise. Takkanlah benda datang dengan tak sengaja. Kan takkan accidentally happen, I don't know why. Kan alasan tak tahu. Macam mana boleh jadi? Tak tahulah, tiba-tiba automatik. Kan macam contoh macam tolak air daripada atas meja, jatuh tulis nama saya. Kan tak logik tak? Saya kata tolak air ni, jatuh, tumpah, tulis nama saya. Atau tulis Bismillahirrahmanirrahim, boleh? Berapa kebarangkalian akan jadi tolak air? Infinity. Tak boleh sekali-kali. Takkan boleh. Semua orang kata macam tak boleh. Sebab apa? Sebab air ni jatuh dengan graviti sahaja tak boleh. Kalau saya gerakkan, ada kehendak, ada iradah. Lepas tu kena ada ilmu. Kalau saya tak kenal ABC, macam mana saya nak gerakkan A? Betul? Atau saya tak kenal huruf Arab, Ba, Sin, berapa gigi dan sebagainya. So kalau kita tak faham benda tadi, macam mana kita nak buat? So menunjukkan yang menggerakkan tadi mesti
tahu, berkehendak, mengetahui, luas pengetahuan, bijaksana, teliti. Sekarang ni benda tadi tak boleh balik pada matahari. Matahari tak teliti, bulan tak teliti, bulan tak bijaksana, tak ada berkehendak. So sekarang ni siapa dia? So kalau ikut logik, semua orang belajar ilmu sains kan, tulen dia mesti kena beriman. Pasal tak ada jawapan lain. Apa jawapan? Dia kata accidentally happen. Boleh jadi macam tu, accidentally happen. Macam dulu apa Rahmi Yahya, walaupun saya tak suka dah beristidlal dengan dia pasal dia ni pengikut kepada apa tarikat Naqsyabandi Muhibbin. Okey, dia tapi cerita dah apa benda yang ditulis sebelum ni bagus. Contoh dia biarkan, let go. Okey. dia bagi satu analogi. Dia kata ni, bayangkan dia kata satu kilang besar kita letupkan lepas tu jadi kapal terbang yang berfungsi. Letupan sini kita letupkan, kita pandailah, bijaklah kita letup kat sini sikit, letup sini bom, nanti letupan tadi akan menjadikan kapal terbang. Boleh tak dia kata? Dan kapal terbang tadi boleh terbang. Betul macam mana tak letupan the big bang boleh wujudkan manusia yang berfungsi, functioning. Kita ni functioning, burung tu functioning. Macam mana boleh functioning? Kalau dia kata letupan dia the big bang, boom, tiba-tiba ada makhluk macam, oh aku reti sekian-sekian. Letupkan, dia kata buat satu gudang, letupkan gudang tadi jadikan kapal terbang. Then only kita boleh kata apa? Betul, alam ni boleh jadi dengan sendirinya. Dengan ketepatan, precision letupan tadi tu akan munculnya makhluk yang berfungsi. Kita boleh. Kalau selagi tak boleh letupkan kapal terbang, ni satu gudang jadi sebiji kereta ke, letak getah situ sikit. Kan letakkan bahan-bahan jadi kereta atau jadi kapal terbang, lepas tu letupkan. Tu tengok, tunggu. Lepas berapa kali letupan tu, jadikan di kapal terbang. Boleh tak? Macam tu masalah sekarang kita. Macam mana boleh alam ni tepat, jumlah air betul, tiba-tiba tak sengaja, automatically happen, accidentally happen. Kan? Luckily we are the third drop from the sun. Luckily. Seriously, luckily. Kan? Nasib baik kita pada batu yang nombor 3 daripada kan, planet nombor 3 daripada matahari. Kedudukan kita ni precise. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kadar oksigen pada kita precise. Sekarang ni kalau kita tengok pada konsep ini, mana boleh mustahil benda ni. Tak sengaja. Takkanlah kita ustaz-ustaz yang apa, yang tak belajar sampai PhD ni, takkanlah orang belajar PhD tak terfikir benda macam ni. Takkanlah ustaz-ustaz je macam ustaz-ustaz ni pandai-pandai je. Mana doktor-doktor, profesor-profesor tu tak tahu pun benda ni. Takkanlah dia punya pandai tak terfikir benda ni. Takkan tak terfikir, benda simple je. Mana kalau budak kecil pun boleh faham. Budak kecil pun boleh faham. Saya bagi analogi tadi kan, tolakkan air je tulis nama. Dia kata apa tak boleh. Saya kata kenapa tak boleh? Ada nampak tulisan kat atas tu kata macam ni kan ni. Tulisan ni kan, ada Al-Quran, ada terjemahan. Ni sebenarnya tak ada siapa tulis ni. Kalau berita jatuh terhempas daripada atas meja, jatuh terus tulis. Tak ada siapa boleh terima. Orang kata gila apa. Okey, jadi konsep dia sekarang ni memang kita kata bahaya. 4 perkara tadi, kalau siapa-siapa ada dalam diri perkara berkenaan, dia akan mula apa? Cenderung kepada ditutup hati dia. Itu bahaya dia. Allah Ta'ala akan sesatkan orang berkenaan. Baik. Hadis sambung kan nombor 5. Nombor 5. Di antara sifat-sifat dan ciri-ciri cara-cara orang-orang yang ada jahiliah ni berhadapan dengan dalil-dalil nyata adalah beralih kepada mempersenda dan mengejek. Surah Al-Anbiya ayat 36 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aka alladziina kafaru, dan apabila melihat engkau hai Muhammad, orang-orang yang kafir ni, iyattakhidunaka illa huzwa, mereka tak mengambil engkau kecuali untuk main-main, uluk-uluk. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, dia kata ada inikah orang yang mencaci menyebut tuhan-tuhan kamu, wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun, dan mereka terhadap peringatan Tuhan yang Maha Penyayang, hum kafirun, mereka ni kafir, mereka menentang, mengingkari. Kita kata ini Allah Ta'ala terang mengejek, dia mengejek, start mengejek-ngejek. Bila kadang-kadang kita terangkan berkenaan dengan nas dan dalil, lepas tu ada orang tu dia tak tahulah kenapa dia seronok dengan mengejek-ngejek orang yang menjelaskan kebenaran. Yang kita kata benda, contoh macam saya dengar contoh macam bila kita terangkan berkenaan dengan tajuk masalah lepas berlaku meninggal dan sebagainya ahli keluarga. Lepas tu bila kita kata dalam sunnah Nabi SAW, Nabi tak ajarkan kita buat kenduri. Bahkan orang nak bagi kenduri tu, bukannya orang tu patutnya susah diri untuk panggil orang buat berdoa. Kalau nak berdoa, kalau orang lain sayang keluarga si mati tadi, buat tanpa diminta lah. Tak usah pergi makan pun, kita buat je kerana sayangkan si mati kan, itu jiran kita dan sebagainya. Tapi tak ada orang pernah buat benda berkenaan kerana sayang. Kena tunggu keluarga si mati ambil beli air KFC ke,
ayam goreng, ayam masak merah dan sebagainya, atau daging kurma, baru buat kenduri, panggil dia orang untuk buat, baru dia orang buat. Dah hak tahlil dan sebagainya, betul? Okey. Bila kita sebut macam ni, tak salah, Nabi tak ajar dan sebagainya, atau ada mulut-mulut tertentu saya dengar. Dia kata, kalau macam tu kita buat macam ni lah, tanam anak bapak kita ni macam tanam ayam. Macam ayam mati dan sebagainya. Nabi bodoh ke tak tahu benda ni? Soalan. Nabi tak tahu apa yang dia tahu. Pandai sangat bercakap ni, dia mengejek. Dia kata, buat macam ayam. Campak je dalam tu, gali lubang, kampus je. Nabi buat apa sekarang ni? Nabi lebih tahu tentang perkara gaib. Nabi lebih tahu berkenaan dengan apa yang menyelamatkan si mati. Nabi lebih tahu. Nabi utusan Allah Ta'ala. Datang kita ni mana-mana ni kenapa? Tapi ada orang and so on lah. Degil kita kata. Takkan Nabi tak tahu benda berkenaan? Takkan para sahabat tak tahu? Diorang lebih sayangkan orang lebih daripada kita. Kita sekarang ni banyak mainan. 3-4 hari lepas meninggal tu kita sengih dah. Kan zaman dulu mana ada hiburan lain. Kan bayangkan tengok gini kanan teringat je. Kan kalau sekarang ni ada distraction, cerita Korea. Tak? Kan kalau sedih-sedih tengok cerita televisyen. Betul tak? Zaman dahulu mana ada benda distraction macam ni. Sekarang ni zaman kita distraction banyak. Tak perlukan kepada benda berkenaan. Orang-orang zaman dahulu lebih dahsyat untuk peringatan tentang orang mati tu banding kita. Sebab dia bila katakanlah dalam rumah tu dia dengan suami dia saja. Salah seorang mati. Kan? Sunyi rumah berkenaan, tak ada televisyen, tak ada apa pun. Zaman dulu tak ada mana ada hiburan. Kita zaman sekarang ni mati dah, bila buka televisyen dah petang tu. Boleh tengok dah. Dan separuh tu kadang tengah nazak, bapak dalam bilik. Macam kawan saya jumpa, ada satu keluarga tu. Dia cerita, dia orang panggil dia datang jumpa tengok orang mati tu. Orang nak mati, tak mati lagi. Dekat ruang tamu tu, keluarga tu kan sibuk televisyen, menantu ada, anak cucu ada sebagainya. Bapaknya, ketua keluarga tu tengah dalam bilik, tengah nazak dalam bilik. Ni contoh yang berlaku kawan saya cerita. Dia tengok sini depan mata dia, bayangkan. Mana orang boleh melupakan untuk melupakan kesedihan tu. Zaman kita cukup mudah. Zaman dahulu lagi payah. Maksud dia sayang tu lagi kuat. Zaman kita sekarang ni tak ada layan aku sudah. Tengok televisyen. Kan dia ada hobi untuk alihkan. Faham tak? Zaman dulu mana ada hobi macam tu. Jadi sekarang ni kalau ikut logiknya, diorang lagi dahsyat untuk apa? Memperingati orang mati. Sayang pada si mati tadi. Tapi kita sekarang ni tengok kita lagi bijak pula. Ada cara ini 40 hari, 30 hari, kemudian bagi makan ini, kemudian baca sekian. Lepas tu ada buku pula khas. Kalau dia kata nak sedekah saja kan, macam kita datang belajar, kemudian ya Allah keluar kelas, ya Allah pahala aku belajar tadi, bagilah pada si mati, si fulan bin si fulan, mak aku ke, kawan aku ke, jiran aku. Dan Islam tak ada masalah. Benda Imam Ahmad duk kata benda ni menyedekah pahala pada orang mati sampai dengan cara macam tu. Bukan dengan ritual khas. Bukan doa khas. Sedangkan kita masyarakat kita buat doa khas. Tapi bila kita tegur benda macam ni, dia kata apa? Habis tu tanam macam tanam ayam mati. Ayam mati kena langgar, kita gali lubang tanam. Macam tu je awak tanam mak awak, bapak awak, dia kata. Kita memperolokkan benda berkenaan. Bila dia perolokkan kita, dia perolokkan Rasulullah. Sebab kita mengikuti apa yang Nabi SAW tunjukkan. So kena jaga bab ni. Ya. Kalau Syafi'i, buka kitab Mazhab Syafi'i tunjukkan benda berkenaan. Mana kitab Mazhab Syafi'i kata tunjukkan dia tu? Kitab Imam Syafi'i tak ada, Majmu' Syarh Muhazzab tak ada, Matan Qawaidut Taqrib tak ada, tak tunjukkan benda berkenaan. So dia dapat mana ni? Itu dia kata sebenarnya kita di Malaysia ni, kita di samping amalan Mazhab Syafi'i, kita ada amalan Sufism. Yang kita kata Sufi kita tak betul, kena terima ni. Pasal contoh macam zaman dahulu mandi safar. Tahu kan mandi safar? Siapa tak lahir tak cukup umur dia tak tahu. Okey, siapa yang lahir sebelum tahun 70-an dia tahu kisah ni. Saya sendiri pun tak perasan sebenarnya, rupanya benda trend. Pasal lepas 80-an dia dah hilang. Dia berhentikan tinggal. Bayar nazar ke kubur dan sebagainya ditinggalkan. Siapa yang lahir sebelum daripada tahun 50-an ke 60-an ke tahun 40 ke, dia orang tahu cerita ni. Pasal apa? Pasal benda ni benda berlaku pada masyarakat kita. Hatta dahulu lagu Kereta Lembu kan, lagu Kereta Lembu time chorus dia. Lagu Kereta Lembu tu, yang nyanyi lagu Kereta Lembu tu, Kereta Lembu dari Melaka tu, ditarik oleh, tak nak saya nyanyi lah, nak saya nyanyi ke kan? Saya bukan ustaz Bollywood kan, ustaz juga nyanyi, saya tak boleh nyanyi. Okey, mana kalau nak suruh jerit kat orang, saya jerit, marah orang saya marah, tapi nak suruh nyanyi tak pandai. Tapi cerita dia lagu Kereta Lembu yang dinyanyikan dahulu tahun 50-an 60-an tu, dalam lagu tu ada sebut, ketika chorus tu sebut, mari oh mari kita naik beramai-ramai, pergi bertamasya mandi safar.
Mana kereta lembu dia janji tu. Dari Melaka di ujung tu. Mari kita naik pergi mandi safar. Baik itu trend. Semua orang pergi naik safar. Pergi pasal pantai dan sebagainya. Ya. Soalan sekarang mufti buat kerja macam tu. Lepas tu kita yang tukang mandi tadi mufti, Pak Imam dan sebagainya. Takkan kita nak menafikan benda berkenaan? Dan lepas tu kita patah balik. Takkanlah masyarakat kita jahil sangat. Jahil dah. Memang jahil dah. Kan? Dan kita nak menafikan benda berkenaan. Siapa tegur benda berkenaan dia kata golongan muda. Kan? Kaum muda dan sebagainya. Padahal benda tu memang kaum tua tak gerti-gerti. Orang cakap tak dengar cakap. Orang kata Nabi tak ajar. Dia kata belum tentu lagi. Masalah lah. So konsep dia jangan memperolokkan tadi tu masalah. Dan banyak bila disebut dalam masyarakat kita ni, mazhab Syafi'i berkenaan kunut subuh, yes. Berkenaan talqin talqin orang mati, yes. Tapi berkenaan dengan tahlil tak ada. Berkenaan dengan baca sembahyang Jumaat tak ada. Bukan mazhab Syafi'i punya amalan. Buka kitab mana? Tunjukkan. Pasal benda tu bukan dalam kitab mazhab Syafi'i. Buku disebar dalam masyarakat kita bukan mazhab Syafi'i. Macam-macam benda ada. Ayah Pin pun ada karang buku. Kan? Bukan Ayah Pin ke kumpulan-kumpulan dia pun ada ilmu-ilmu pelik-pelik. Tak dijadikan sebagai sandaran dalam masyarakat kita walaupun dia orang bermazhab Syafi'i asalnya. Kalau dia mazhab Syafi'i lah. Kita kan alasan dia bukan macam tu. Kalau kita katakan dia merujuk pada amalan fiqhiyah, merujuk kepada kitab yang sumber dia, bukannya kepada kata-kata orang. Ya. Ya, benda tu khilaf. Berkenaan dengan kerakian atau kubur, khilaf. Siapa kata bid'ah? Di sini. Dia ada masalah. Kunut subuh macam tu juga. Itu khilaf. Maksud dia di sisi orang yang bercakap ada, orang yang bercakap tak ada, masing-masing ada dalil masing-masing daripada sahabat Nabi Rasulullah, sahabat Nabi SAW. Bukannya balik-balik kepada susukati. Hatta Ibn Taymiyah rahimahullah dan kitab beliau Majmu' Syarah Muhazzab, Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, beliau sendiri menyatakan bahawa benda tadi pendapat paling sederhana adalah dibolehkan. Ada kata makruh, ada kata sekian, ada kata digalakkan. Yang paling betul dibolehkan. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Ini pendapat yang paling disebut oleh Ibn Taymiyah dalam kitab beliau. Tapi orang yang tak belajar dia kata boleh bid'ah. Ini kena faham sikit. Khilaf mazhabi. Khilaf mazhab berdasar pada dalil. Itu tak ada masalah. Tapi benda-benda lain tadi, contoh macam pergi bertawassul dan sebagainya, itu bukan mazhab Syafi'i. Bertawassul dengan wali-wali Allah, bertawassul dengan nama Nabi dan sebagainya. Benda macam tu, itu bukannya perbuatan yang diajarkan secara direct oleh Nabi SAW. Bahkan para tawassul dengan Nabi sendiri ada kisah daripada Musnad Ahmad, kisah salah seorang sahabat. Dia dikatakan dia buat macam tu. Walaupun hadis tu ada orang kata sahih, ada kata tak betul, ada kata sekian, ada kata hasan, ada kata dhaif. Anyway, kisah seorang, macam kisah minum darah tadi lah, tak dijadikan sebagai sandaran. Pasal kisah tadi yang ramai itu lagi patut kita ikut banding dengan yang seorang ni. Yang ramai, yang tak buat, itu yang patut kita ikut. Yang seorang yang buat ni bukan ajaran yang kita patut ikut sebenarnya. Faham? Tu konsep dalam Islam ni, benda antara ini kena asingkan. Banyak orang sebut mazhab Syafi'i tapi dia bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa pun tak pernah ikut. Dia ada sikit kesan Syiah. Sebab kenapa Sarawak tu kata apa dia ada apa, kan orang Melayu kita berkat doa baginda Ali. Kenapa tak baginda Abu Bakar? Kan? Tongkat Ali. Kacik Fatimah. Kenapa tak ada nama lain? Aisyah ke? Dia di situ ada influence Syiah sikitlah. Tapi dari asasnya pasal benda tu memang Islam datang pada kita package. Kita mandi safar, kita bayar nazar kat kubur. Sampai sekarang dekat Singapura ada lagi makam Habib Noh Orang datang berdoa dekat situ. Siapa ajar? Nabi tak pernah ajar. Itu tapi para sahabat tak pernah buat. Bahkan kubur sahabat pun tak diziarahi macam tu. Tapi kat negeri Arab macam Tunisia, saya punya pakcik tapi orang Tunisia Ustaz. Lepas saya pergi sana, mak dia buat saya pergi kubur. Saya tak masuk, saya tak pernah pergi saya pergi kubur. Kemudian Ustaz, dia buat kubur ni Ustaz. Dia bakar keminian ni, ahli bakar keminian Ustaz. Kemudian dia digendak. Lepas tu dia jalan-jalan, nanti dia boleh pegang api. Ya, tahu. Lepas tu adalah orang yang guling-guling nanti. Dia nak tunjukkan bahawa kubur orang yang mati tadi memberikan faedah dan juga kemuliaan kepada siapa ziarah dia. Itu cara dia nak tunjukkan dengan bakar api, jalan atas bara dan sebagainya untuk tunjukkan orang Hindu buat. Orang Hindu bahkan di India, kalau zaman dahulu dulu kita ada seorang penceramah datang daripada Australia. Dia asal daripada India tapi dia dah berdakwah di Australia. Dia cerita dia berkenaan bapa keluarga dia dulu. Keluarga dia dulu buat macam tu. Bila hari raya pergi kubur.
bernasyid kat kubur kan, ya Allahu tu kan. Dulu orang bergendang macam tu depan kubur wali. Pada hari raya beraya di kubur wali. Itu cara, itu adat Melayu, apa orang kata Hindu yang lama. Mana benda berkenaan di Tunisia ke di mana sekalipun. Itulah cerita yang berlaku zaman dahulu. Bila orang kata apa? Muhammad Abdul Wahab ini telah membunuh umat Islam, menghalalkan darah umat Islam kan, sampai ada seorang penceramah dekat televisyen tu. Dia kata safah dan sebagainya kan. Kes sebab ini. Bila kita kata datang kerajaan Saud menerima fatwa-fatwa yang dikeluar oleh beliau, diserang kampung-kampung tadi, disuruh hentikan benda berkenaan. Kampung tadi nak juga jaga kubur-kubur dia, berlaku peperangan. Itu cerita dia. Bukan dihalalkan darah. Macam zaman Abu Bakar lah, bila mana berlaku orang tak nak bayar zakat, Abu Bakar keluarkan tentera lawan. Orang tadi tak azan lagi tau. Kita nak kata Abu Bakar salah. Siapa berani kata Abu Bakar salah? Itu orang tak bayar zakat. Orang yang ada kubur tempat sembahan macam mana? Tapi berlaku sampai sekarang, Ustaz. Saya tahu. Masalah sekarang ni macam Tunisia, kita tahu kerajaan yang naik lepas daripada kerajaan zaman dahulu. Yang naik kerajaan Tunisia tu dia bukannya Islamik pun. Bahkan dia galakkan orang macam ni. Sebab dengan orang buat bekerja macam ni, orang tak sibuk berkenaan pemerintahan, orang tak tegur berkenaan benda mungkar. Orang akan sibuk berkenaan khayal, doa dekat atas kubur macam zaman dulu. Kan zaman dulu jadi kerajaan, jadi yang zaman dahulu kan, bila yang kan kita dengar apa sebutan berkenaan dengan kata Muhammad Abdul Wahab ini menumpahkan darah sebagainya, kes tadi. Bukan dia pergi angkat senapang, angkat senjata, serang kampung-kampung tu. Kerajaan Saud, kerajaan Malik Saud ketika itu, diorang yang buat kerja tadi kerana fatwa yang dikeluarkan oleh beliau. Ini kita kata benda itu dilaksanakan fatwa tadi betul. Bagi kerajaan menyekat benda-benda sebut daripada terus berlaku. Kubur diagungkan, datang orang berguling kat situ. Kerja kita patutnya apa? Hentikan sebenarnya. Kita kena stop benda berkenaan. Kalau orang tu melawan, jadi peperangan berlaku lah. Tu cerita dia. Tu yang masalah tadi dia kata orang-orang tak setuju dengan mazhab lain. Ini bukan mazhab lain. Ini bukan amanat Islam pun. Kan berguling kat kubur-kubur dan sebagainya. Secara asasnya kita kata konsep ni kita kena perhatikan balik. Jadi kerana banyak orang tak tahu sebenarnya apa cerita yang berlaku. Dia pasal pelaksanaan fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama. Pelaksanaan fatwa oleh kerajaan, benda tu jadi mandatory Macam kita kat Malaysia ni, kalau dia kata keluar fatwa, kata arkam haram dan sebagainya, sesat. Dan polis Malaysia buat tindakan apa? Serang kampung tu, ambil nak tangkap orang-orang berkenaan. Patut katakan orang angkat parang melawan. Dan pembunuhan terhadap orang-orang berkenaan, kita kata tak boleh kita salahkan polis. Faham tak? Macam tu keadaan, kita boleh kata salahkan mufti tadi. Pasal fatwa dikeluarkan di atas berdasar pada tajuk yang benar. Tu fatwa yang keluar. Memang kita kata takkan ziarah kubur Nabi ajar. Tapi guling kat kubur Nabi tak ajar. Para sahabat tak buat. Ini yang kita kata konsep yang berbeza. So macam kita kata macam kat Tunisia ke Algeria ke dan sebagainya, benda ni berlaku. Itu amalan Nasrani zaman dahulu. Pergi ke kubur wali, Saint apa? Sebut Saint. Saint Peter lah, Saint John, Saint dan apa ni. Benda dia memang dia katakan sebagai apa tempat-tempat tumpuan. Hatta Vatikan sendiri dibina di atas kubur. Sebenarnya Vatikan tu bawah dia kubur saja. Kubur wali-wali yang di sisi mereka. Wali-wali ni lah Kristian. So secara asasnya kita kata Islam tak pernah ajar macam tu. Dan Islam ni bumi ni bukan tempat dia, tumpuan kita bukan kubur. Bukannya tempat kita dapatkan faedah kubur, tak. Kubur tadi kita itiaz, kita ambil pengajaran, kita pandang ini orang dah bawah tanah ni kan, ditanam gelap gelita, aku nanti akan masuk juga, apa aku dah bekalkan. Ingat macam tu. Bukan kita pula aku nak kaya lagi, wahai tuan wali. Seriously kau nak mati ke nak apa ni? Kan kita patutnya, Nabi kata ingat kamu pada akhirat. Datang orang minta supaya anak lu sepeksa, kan? Tak kena langsung dengan masalah tadi. Tak ada kaitan langsung pun dengan ajaran yang Nabi bawa. Tapi benda tadi kita baru tinggalkan. Sekarang ni jaga-jaga. Diorang dah mula start balik. Pasal kumpulan yang sama yang bawa benda-benda tadi ketika bawa Islam ke Malaysia dahulu, sekarang ni tengah sebar. Masuk sini masjid ini, buat ini. Dulu tak bergendang, sekarang start bergendang. Kan gerugang. Tunggu nanti. Mati seorang Habib orang kat Malaysia ni, tengok kubur dia apa. Lepas tu nanti kalau kita sekat ni, siapa sekat ni dia Wahabi kata. Tu masalah. Kita sekarang ni benda ni kena sekat awal-awal. Jangan sampai kita kata kalau kita tak ambil pengajaran. Pasal zaman kita ni ada zaman di mana Nabi kata fitnah tu besar. Dan ujian pada setiap orang tadi, dia tak boleh kata kenapa jabatan Islam tak haramkan. Kita kena bertanggung atas diri kita masing-masing. Pasal Nabi kata macam kisah kita kata tentang Dajjal. Kan Nabi kata kalau Dajjal datang, aku hadapi dia, kamu tak payah masuk campur. Tapi kalau dia datang, aku tak ada. Setiap Muslim adalah penghujah diri masing-masing. Cara dia adalah kena belajar.
supaya tak tertipu. Ini kan kena kelentong dengan minyak wangi kasturi pun dah kena kelentong dah. Apa lagi yang lain kan? Dan yang tu kita dengar kita, oh, minyak wangi ini apabila dipakai, anak dengar cakap. Seriously? Ha? Pembuat tu dajjal. Tak, seriously, Dajjal ni ada pembantu dia. Masalahnya pembuat ni tadi hafal Quran, belajar di sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Tapi yang pasal duit ni, manusia ni semua sekali lah bab duit. Dan seriously, kita kata masyarakat kita sekarang ni desperate kepada masalah perbaikan akidah. Tak, Ustaz, dia kata dia rambut Rasulullah dekat Turki, dekat dekat masjid tu dibawa oleh satu apalah, ada berhubung dengan Rasulullah punya ni lah, dia punya keturunan bawa di Siam. Jadi di Siam ni, dia sebenarnya dia berdoa, dia kata dia nak rasa rambut tu macam mana. Terus? Kemudian dia bawa, Rasa macam ni ke rasa pegang? bukan, dia nak tengok betul-betul. Terus. Lepas tu dia bawa dekat Siam, kebetulan raja Siap. ni kira bukan raja Siam, Ustaz, orang Islam lah ni. Raja mana? Kan Siam ada raja lain. Bukan, dia bawa di Siam, dia tak sebutkan orangnya siapa. Okey. Jadi dia kata dia ambil rambut tu tadi, dia dapat peluang dengan kawan dia ambil rambut tadi, celup dalam air. Dah. Jadi dia kata Lepas tu, air tu dia bawa, dia jadikan bedak, Ustaz, bukan minyak. Bedak kasuri untuk orang perempuan. Okey, bedak kat sini tu. Bedak muka. Jadi Lepas tu pakai-pakai yang cantik. bila pakai, kita ni apa yang Rasulullah daripada Rasulullah tu kita tak masuk neraka. Itu saya kata tadi, kalau sahabat Nabi adalah orang paling nak sahabat semua selamat. Kenapa Nabi lupa nak buat benda tu? Kan sebelum mati tu, ni keluar aku ambil, nanti anak kau bagi celup. Seriously, betul tak? Kenapa Nabi lupa? Satu. Kedua, ada orang terkata, kalau betul ustaz itu janggut Nabi. Ni. Para sahabat zaman dahulu, contoh macam para sahabat yang berada di Syam dahulu, contoh macam Abu Ubaidah Al-Jarrah, mati kerana taun, wabak penyakit berlaku di sana. Diorang lupa kena celup janggut Nabi. Kan, kalau saya kata, kalau celup satu janggut Nabi dekat satu telaga dan semua selamat. Actually, Dia bukan selamat, Ustaz. Dia boleh masuk syurga. masuk syurga tu satu benda lain. Masuk syurga kalau macam tu, sini. Masuk syurga, kakak dengar ya. Masuk syurga tadi, kalau ikutkan, siapa nama? Bukan. Ketua munafik Abdullah bin Ubay. Jubah Nabi dia gunakan sebagai kapan. Jubah Nabi yang ada peluh Nabi SAW dijadikan kapan dia. Tahu tak? Dia minta Nabi bagi. Nabi kata tak menyelamatkan dia pun. Nothing, tak ada nilai benda berkenaan. Itu sebab saya kata, kalau Nabi orang yang paling sayang umatnya, ikut kisah diorang yang cerita ni ummati, apa saya tak cabut 3-4 helai suruh celup saja? Nabi lupa ke? Kenapa diorang lagi pandai daripada Nabi? Itu saya kata, benda tu berlaku sekali, bukan berkali-kali. Para sahabat tak boleh lepas tu tadah kencing Nabi, cabut bulu Nabi dan sebagainya. Diorang sekarang, okey, satu. Kedua, kalau dia kata benda tu boleh menyelamatkan, macam diorang bagi apa benda tadi, manfaat dan juga ni. Kalau dia kata pakai bedak tadi makin rajin solat malam, dan kita pakai ramai-ramai. Pakai bedak tadi tiba, makin rajinlah kita solat malam. Dan tapi lepas pakai tadi makin tengok cerita Korea, duduk diam kat depan televisyen, makin dekat. Salah lah. Kan? Ustaz, kenalah Ustaz, telefon hari. Saya try telefon tak dapat. Saya akan tulis email. InsyaAllah. Email saya akan apa tulis banyak kepada Saya rasa this is the worst lah, Ustaz, daripada air digundung. Saya dengar semalam, that is the worst lah, saya rasa. Memang lah. Tapi lah, tuan yang sama. The same person lah. Pasal dia cari yang tadi adalah orang yang sama. Syarikat yang sama. Sifat je lah. Cuma classify. Mana dia yang ni produk ini produk ini. Tapi orang yang sama. Syarikat yang sama. So cerita-cerita tadi kita kata benda tu tadi khurafat, dongeng, nak syurga, tak nak belajar. Ini tadi lah. Last sekali pegang khurafat dan juga dongeng. Kononnya pakai bedak-bedak kenaan, tiba-tiba terus jadi masuk syurga. Seriously? Kan seriously dia kata Nabi tu lah, kalau betul kalau nak selamatkan para sahabat, Nabi kencing dan satu bekal besar, semua para sahabat minum. Lepas tu Nabi tumpahkan darah dalam lauk. Siapa masak rumah, ada masak lauk kat sini, tumpahkan darah, satu keluarga makan, semua selamat. Itu bukan cara dia. Kalau Nabi SAW buat benda berkenaan, kita buat. Kalau Nabi tak tunjukkan, jangan buat. Benda-benda tu tunjukkan bahawa kita ada masalah.
Faham? Mana kefahaman. Dalil itu sahih, kefahaman itu masalah. Faham? Dalil itu sahih, tapi faham itu salah. Macam kita kata contoh macam kes yang apa, para sahabat kan, jampi air tapi tak buka Darul Syifa. Kan saya bagi tahu kan, sahabat Nabi yang berjampi air tadi orang sihat, dia tak buka pusat rawatan Islam. Dia tak pandai ke? Dia tak nak ke semua para sahabat yang lain dapat manfaat? Dia tak nak ke pahala? Pasti dia nak pahala. Kenapa dia tak buka Darul Syifa? Dia tak pandai, kita lagi bijak. Kita lagi hebat daripada sahabat Nabi SAW. Kan? Dari segi amal confirm kita takkan sampai dengan amalan para sahabat. Secara asasnya kita kata logiknya, hadis itu betul, kisah itu benar, faham itu salah. Sebab kenapa dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni dia ada tajuk apa? Dalil sahih, faham pun kena betul. Kalau dalil sahih, faham tak betul, jadi macam orang yang ada kereta, ada mata, ada kaki, tak reti bawa kereta. Kemudian kita suruh dia bawa kereta daripada Taman Tun pergi Zoo Negara. Dia jalan sikit masuk longkang. Dia jalan sikit dalam kereta orang. Dia jalan sikit langgar anak orang. Dia jalan sikit masuk langgar tiang. Bila agak sampai? Dia bukan masalah barang tak cukup, barang dah ada. Kereta betul, minyak penuh, full tank. Kan kereta tu brake ABS. Kan brake tu cukup. Kan? Tapi apa? Tak reti bawa. Dia nak bawa je. Dia mata dia ada, telinga dia ada, signboard ada. Signboard ada. Kan nak pergi sana dia kata pergi arah Ulu Kelang. Tulis dia tu, kat duk arah Ulu Kelang. Ikut logik kan dia keluar depan ni sampai. Tapi kejap langgar tembok, kejap langgar orang, jangka sekian, bila sampai? Pasti tak sampai. Tadi dekat highway tadi ada satu kereta tu, polis escort depan belakang. Lepas tu ada orang lari sebelah. Saya tak nak tengoklah siapa. Nampak tak? Macam orang tu lari. Dia bawa kereta polis bawa ke? Ada kereta motor polis 2 biji ke depan belakang. Dia salah ke bawa kereta, tak ada lesen ke? Tapi ada seorang lelaki lari kat luar. Yang bawa kereta tu perempuan Cina. Pasal nampak dekat situ ada macam kan tanglong punya tu kan. Tapi saya percaya nak toleh lama tak boleh pasal kereta banyak sangat kan. Saya keluar terus lah. Benda dia keluar daripada tol Damansara tu. Tol daripada NKVE masuk Damansara dekat situ. Tepi jalan. Siapa ikut lorong tu saya ambil lorong kanan sekali. Lepas tu dia belah tepi sekali. Orang tu lari kejar. Saya macam apa benda? Tak tahu lah kot dia orang tadi macam perempuan tu mungkin jenis yang apa? Tak ada tiba kereta, ada kereta tak cukup jalan tapi kena orang pandu. Allah tak tahulah. Konsep dia macam tu. Dalam Islam anda kena bukan setakat tahu dalil, kena tahu faham macam mana. Pasal tu kenapa dalam memahami dalil ini kita akan belajar insya-Allah. Dalam masalah manhaj talaqi ni kita akan belajar dalam bab yang pertama nanti. Ini pendahuluan. Bab pertama nanti kita akan belajar berkenaan dengan betul faham tu macam mana. Tu dalil ada sahih tapi bukan menjadi sandaran macam tu. Jelas? Ya kan? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.